Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sama-sama mulakan kelas kita pada hari ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يا عليم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita jumpa pada minggu ini untuk kita sambung kelas kita. Dan untuk makluman teropan, ada ramai dah beberapa orang yang tanya. Saya nak betulkan ini minggu yang ke berapa? Minggu yang ke-14 ke-15. Kelas kita ni adalah kelas yang ke berapa? Kelas yang ke-15 Saya ada buat rekod teropan. Ini rekod. Ada yang minggu yang saya cepat tanda kedatangan, saya tandalah. Yang kosong ni saya tangkap gambar, saya belum tanda dah. Okey, jadi sekarang ni kita pada minggu yang ke-15. Okey, jadi tolong abaikanlah Tolong abaikan rekod yang ada dalam WhatsApp. Sebab yang ada dalam WhatsApp tu biasanya saya simpan dalam note. Kat dalam handphone ni, teman-teman, dia ada note. Notepad ni saya akan copy daripada sini. Jadi kalau saya terlupa, kerana kalau kat situ tulis 14, saya teruslah 15 minggu ni kan. Tapi kadang-kadang tersilap rekod jadi tolong jangan risau Rekod yang saya hantar mingguan tu saya ada rekod lain. Saya maknanya link yang saya hantar tiap minggu tu kalau tersilap kat situ, tapi tak akan tersilap dalam rekod saya. Dan saya pun akan tengok dekat sini. Kalau tuan-tuan tengok folder saya, ni folder saya ada buat minggu pertama, minggu kedua, saya ada tarikh ni semua. Tuan-tuan kelas ke berapa? Kelas ke-14. Jadi saya tahulah, maknanya yang saya bagi tu bukannya kelas ke-16, patutnya kelas ke-15 Okey. Jadi maknanya itu kesilapan daripada pihak saya lah, tersilap tarikh tu. Tapi tuan-tuan jangan merasa takut nanti kan ni ustaz ni kelas lain pun jadi macam ni juga ke? Tak tuan-tuan. Saya akan tengok, saya ada rekod saya yang lain, saya daripada yang saya hantar seminggu. Okey, jadi kadang-kadang yang dalam ni saya nak cepat bagi link kadang-kadang saya tak sempat nak semak dekat dalam Excel saya. Jadi saya kadang-kadang tersilap lah tersilap minggu. Dia akan jadi ni bila kita bukan saja seminggu cuti, kita cuti dah 2 minggu kan tuan-tuan. Ya, betul Ustaz. Minggu depan pun tengok keadaan macam ni tuan-tuan, dan minggu depan cuti sekolah pula. Tak apa, minggu depan tu nanti saya akan maklumkan minggu depan lah insyaAllah. Baik. Okey, jadi untuk yang lain-lain tentang yang Puan Mariam tadi utarakan jadi kalau tuan-tuan ada perasan, Puan Zurina pun ada mesej saya tadi kadang-kadang saya buka kerana saya tak sempat nak tengok semualah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa macam ada possibility yang ni macam scammer, kita tak kenal nama pun pelik, tuan-tuan boleh PM saya lah. Boleh PM saya, mesej saya terus, nanti saya tengok balik. Kalau memang tak ada rekod dengan saya akan delete, saya remove lah. Untuk keselamatan. Dan tuan-tuan kalau ada dibagi link apa, jangan tekan lah. Zaman sekarang ni link tu bahaya silap tekan macam-macam jadi. Saya pun baru-baru ni hampir kena dapat mesej daripada Facebook. Dia kata akaun anda ini telah menyalahi akta apalah. Dia kata kalau nak activate kena masukkan nama saya. Masa tu hampir-hampir nak bagi dah information.
Tapi saya hold dulu, saya check balik, saya Google balik, rupanya itu adalah salah satu scammer. Tuan Puan kalau dapat mesej ataupun email kata akaun anda ini suspend kerana menyalahi. Padahal Tuan Puan tak ada post apa-apa pun. Itu. Yang kena suspend saya ni adalah akaun kelas bahasa Arab tu. Kelas bahasa Arab bersama Ustaz Mujahidin. Facebook yang tu. Padahal dalam tu cerita pasal apa? Pasal kelas bahasa Arab je. Mana ada saya cerita pasal Israel ke apa. Jadi maknanya kita boleh, maknanya sekarang ni untuk bersangka buruk tu penting. Bukan sangka buruk lah, maknanya berhati-hatilah. Janganlah terlampau baik sangat, terlampau jujur sangat pun bahaya juga zaman sekarang. Sebab orang banyak mengambil kesempatan. Di Baik. zaman dah Ustaz. Kita berada di zaman fitnah. Itulah. Dajjal. Ya, Dajjal. Lain kenapa gelap pula ni suara saya? Itulah. Okey, kita sampai formula berapa ni sebenarnya? 12. Okey, 13. satu lagi yang minta maaf kepada, kalau Tuan Haji Abdul Rahman sebelum ni pernah minta saya masukkan yang bukan link YouTube. Maknanya masukkan video direct. Saya dah cuba, tapi kalau tengok dalam ni saya dah copy dua ni, saya nak cuba resize tapi tak boleh. Sebab video ni besar Tuan Rahman. Okey, dan size video kelas yang sebelum ni ialah lebih kurang 2.7 GB. 2.7 GB. Yang sebelum-sebelum ni dia punya size dia 600 lebih je. Dia tak sampai 1 gig pun, tak sampai 2 gig pun. Tak sampai 2 GB lah. Jadi kelas yang terakhir yang sebelum ni, kelas yang ke-14 ni, sebab saiz dia besar, saya tak boleh masukkan terus kat dalam Telegram. Jadi bila saya masukkan dia kata saiz terlampau besar. Contoh check 50 formula 50. Okey. Tengok saya cuba masukkan Saya cuba masukkan, saya tunjuk ke tuan puan. Ini kelas 14 kan? 14. Saya drag masuk dekat dalam ni. Dekat dalam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini drop file here. Ni dia beritahu apa? Boleh nampak tak rumah kat skrin? Oh, tak nampak. Tuan nampak. Tak nampak. Dia keluar. Ada ni Ustaz. Ni. Rakaman. Dia keluar. Tak, maksudnya yang apa? Yang bukan yang ni link. Dia bila saya nak masukkan dia keluar yang ni. File to large. Saya kena upgrade yang premium, terbayar lah rasanya. Okey. Jadi yang ni yang saya bagi ni adalah link lah Tuan Haji Abdul Rahman dia minta yang direct ni. Ini macam ni. Kalau tuan-tuan perasan ada dua setiap minggu saya akan hantar dua, satu link YouTube, satu lagi yang rakaman yang ini boleh download lah. Tapi untuk kelas yang terbaru ni, yang 14, sebab saiz dia adalah 2 GB lebih. 2.7 GB. Jadi memang tak boleh masuk. Saya pun cari juga cara macam mana nak resize jadikan video tu kecil tapi tak jumpa. Bukan tak jumpa, saya buat tapi tak berjaya sebab saiz dia memang besar. Dan kebanyakannya kalau nak resize saiz besar-besar ni memang terbayar lah. Saya kena cari platform yang berbayar, bayar lepas tu baru boleh resize. Jadi sebab itu video untuk yang minggu ke-14 ni saya tak hantar dalam bentuk, saya tak boleh nak download, upload terus ke dalam Telegram. Saya hanya boleh masuk ke dalam YouTube. Saya share link ni dekat dalam Telegram ni. Maknanya kalau tuan-tuan tekan link kat dalam Telegram tu dia akan pergi kat YouTube. Okey. Tapi sebenarnya daripada YouTube pun kita boleh download, ada cara dia lah. Kalau siapa yang dia suka menyimpan di koleksi rakaman tu boleh download simpan dalam laptop, boleh sebenarnya, ada cara dia lah. Okey. Baik, kita sampai formula nombor 13.
13 eh. Kana, 13, isim 13 kana, khabar kana ya. Buat exercise. Kita kena ulang balik lah formula 13 tu apa. Dah habis contoh? Belum? Dua je. Habis Buat dua je. 68 Ustaz. 69 belum. Contoh nombor 3 belum buat lagi. Baru 2 contoh. Okey, baik. 2 saja. Okey, kita ulang balik ya. Formula 13 ni apa? Formula 13 ni bila jumpa kana dan adik akhwat ni adik-beradik fi'il naqis. Naqis ni maksudnya apa? Tak lengkap ataupun tak sempurna. Sempurna. Naqis maksudnya apa? Tak lengkap ataupun tak sempurna. Sempurna. Baik, bila jumpa kana dan akhwatnya, pola ayat dia akan jadi kana campur isim kana campur khabar kana. Sebagaimana kita semua sedia maklum bahawa kana ni sebenarnya dia ni adalah apa? Dia ni fi'il. Ya, kana ni adalah apa? Kana ni adalah fi'il. Jadi sepatutnya fi'il ni dia punya pasangan dia adalah fa'il. Okey? Dan seterusnya maf'ulun bih. Ya. Sepatutnya begitulah, Tetapi konsep untuk kana ni berbeza. Kita tak cari fa'il, tak cari maf'ulun bih, tapi kita kena cari apa? Isim kana dan khabar kana. Ya, ini apa khusus untuk tajuk kana dan adik-beradik. Oleh kana wa akhawat. Baik. Kana ni ada berapa semua sekali? Adik-beradik dia semua ada 13 Okey, kalau di sini kalau kita lihat di sini okey kana ni adalah fi'il apa? Kana ni adalah fi'il Madi. madhi. Ya, yakunu fi'il mudhari'. Kun adalah fi'il amar. Sepatutnya kalau jumpa fi'il kita cari fa'il dengan maf'ulun bih lah. Tapi konsep kana ni lain bukan cari fa'il, bukan cari maf'ulun bih, tapi cari isim kana dan khabar kana. Itu kalau kana fi'il madhi yang dhamir dia huwa. Kalau dhamir dia hum, kanu, banyak dalam Quran ni. Jaza'an bima kanu ya'malun. Banyak kan? Okey, jadi sama jugalah. Sama juga tuan-tuan. Kena cari isim dia dan kena cari khabar. Kalau kuntu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sama. Kena cari isim dan khabar. Isim dia dan khabar dia macam mana? Formula nombor 14 nanti Okey, baik. Kalau fi'il mudhari' begitu juga fi'il mudhari' jumpa yakunu sama, cari isim, jangan sebut isim kana Kalau fi'il mudhari' kena sebut isim yakunu lah. Jangan sebut isim kana pula sebab kana fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari' kena cari isim yakunu, khabar yakunu. Kalau takunu, isim takunu, khabar takun. Kalau kun, kena cari isim kun dan khabar kun. Dipaham Jelas Tuan-tuan? Okey. Ini semua dah kan tuan-tuan? Sudah. Contoh dia macam ni lah Kana fi'il madhi fi'il madhi naqis. Biasanya fi'il jadi fa'il kan. Tapi kalimah Allah ni kita tak panggil fa'il, tapi kita panggil nama dia isim kana. Dan aliman ni kita tak kata maf'ul bih, tapi kita panggil khabar kana. Dan konsep ini diguna pakai bukan untuk kana saja, tapi keseluruhan adik-beradik dia semua sekali ada berapa campur kana?
Kat sini memang ada 12 kan. Ini tak masuk kana. Kalau masuk kana semua ada 13 lah. Okey. Baik. Dan yang penting untuk kita tahu untuk formula 13 ni dulu, isim dia ni baris depan, ya, isim kana baris depan, khabar kana baris Atas. atas. Isim dia baris depan, khabar dia baris atas. Atas. Okey, dan semua tuan-tuan tahu tak dia punya asal usul kana ni dia datang daripada mana? Asal ayat ini adalah mubtada dan sebagai contoh ya dalam nota ni tuan-tuan, asal ayat ni mubtada khabar. Rumah itu cantik, kereta ini laju, ya. Baju ni mahal, ya, buah ni sedap dan sebagainya. Okey, bila ayat ini ayat biasa dan bila kita sebut mubtada khabar, isim mula ayat jadi mubtada, jamilun ni khabar. Ini merujuk kepada kenyataan sekarang. Ya, kalau kita kata kereta tu cantik, maknanya waktu kita cakap tu cantik. Buah ni sedap, maknanya waktu kita makan tu sedap. Ya. Baju ni mahal, waktu kita ada kat situ harga dia mahal. Mungkin lepas tu jadi murah, mungkin sebelum tu murah. Okey. Tapi bila kita cakap secara umum, guna mubtada khabar ni dia merujuk kepada kenyataan sekarang. Tapi macam mana kita nak buat kalau kita nak kata rumah tu dulu cantik? Sebelum ini, maka kita tambahlah kana. Ya, kana ni untuk memberi makna apa? Sebelum ini, was dan sebagainya yang menunjukkan bahawa dia berlaku sebelum itu. Jadi kita tambahkan, maka kita tambah terjemahan. Kana ni macam-macam terjemahan lah. Kita boleh terjemah dahulu, adalah, sebelum ini dan sebagainya lah. Ya, telah menjadi, telah berada. Ya, tengok kesesuaian ayat. Ya. Biasanya orang terjemah adalah lah. Tapi dalam ayat ni kalau kita terjemah adalah, tak sedap. Ya, adalah rumah itu cantik. Rumah itu cantik adalah rumah itu cantik. Apa bezanya? Kalau atas ni adalah rumah itu cantik, kat bawah ni adalah rumah itu cantik. Apa beza atas dengan bawah? Ada beza tak, tuan-tuan? Tak ada. Tak ada kan? Boleh. Jadi kita tak boleh pakai terjemahan adalah lah. Okey, terjemahan lainnya menjadi. Telah menjadi rumah itu cantik. Pun tak sedap. Rumah tu jadi cantik. Rumah kalau berada, telah berada rumah itu cantik pun tak sedap. Maka kita terjemahkan sebelum ini ataupun dahulu rumah itu cantik. Jadi apa yang berlaku bila kana masuk dalam ayat ni? Ya, walaupun kana tadi kita dah ulas panjang lebar ia adalah fa'il, sepatutnya fa'il ini pasangannya fa'il dan maf'ulun bih. Tetapi kana ini konsepnya berbeza, isim kana dan khabar kana. Maka kana telah menukarkan dua pertukaran yang berlaku tuan-tuan. Ayat mubtada khabar ni bila campur kana ada dua perubahan yang berlaku. Yang pertama istilah perubahan istilah ataupun terminologi term istilah dia berubah, mubtada tukar jadi isim kana, khabar jadi khabar kana. Yang kedua baris khabar baris depan tapi khabar kana baris atas. Ada yang ajar konsep sebut akhir kan. Tapi dia macam sensitif sikit lah. Okey. Kalau mubtada khabar baris apa? Pan depan lah. Ya, u. Kalau kana macam mana? A. Ya. Kalau inna terbalik. A, u. Okey, mubtada khabar kana inna au. Tuan-tuan zikir 100 kali. Ingatlah insya-Allah. Tapi nak zikir u ke a ke kena hati-hatilah, tengoklah sekeliling. Dia pastikan cucu tak ada nanti kan dia kata buang tebiat pula. Okey. Baik. Jadi apa yang kita perlu cari bila jumpa kana dan adik-beradik dia, kena cari isim dia baris depan, khabar dia baris atas. Okey, kalau kita nak tengok contoh yang lebih nampak tuan-tuan.
Kita nak cek contoh lain yang lebih nampak macam ni Kalau kita kata oh tak ni yang saya kata ni Tuan-tuan. Kalau kita kata ana marid, saya sakit. Ana mubtada, maridun khabar. Ya, ana marid ni merujuk kepada kenyataan sekarang lah. Ya, saya sakit. Tapi macam mana kalau kita nak kata sebelum ni saya sakit ataupun aku sakit? Kenalah kana campur dengan ana. Kalau kana campur dengan ana ataupun kana ni domain dia adalah ana kat sini, dia bunyi macam mana? Dia akan jadi kuntu. Ya. Okey, dia akan jadi kuntu. Maka di dalam kuntu ni ada domain ana. Ya. Dahulu ataupun sebelum ini maridan, saya sakit. Sebelum ini saya ataupun aku sakit. Kalau ana marid sekarang, kalau kuntu maridan, sebelum ni saya sakit. Kalau saya kata ana talib, saya belajar sekarang. Kalau saya kata kuntu taliban, sebelum ini saya belajar. Kalau kita kata mempersyarah contohnya, ana muhadir, bukan mahadir muhadir. Muhadir maksudnya apa? Pensyarah. Ia macam nama seorang ustaz di Malaysia siapa? Ustaz Muhadir. Baik. Muhadir maksudnya pensyarah. Saya pensyarah. Maknanya dia masih bertugas lah. Tapi kalau kita buat ayat kuntu muhadiran, sebelum ini saya pensyarah. Maknanya dia telah bersalur. Okey, boleh faham penggunaan kanan yang berfungsi. Okey, jadi bila jumpa kana kena cari isim kana, khabar kana. Bila jumpa adik-beradik dia yang lain ni pun sama lah. Kalau jumpa Laisa, cari isim Laisa, khabar Laisa, asbaha, mazalan dan lain-lain semua sama. Kena cari isim dan khabar. Isim dia baris apa? Isim dia sama macam isim kana baris depan. Khabar dia baris apa? Khabar dia sama macam khabar kana baris atas. Okey? Boleh, tuan-tuan? Ada soalan? Tak ada? Okey, baik. Kita sampai ayat yang kedua ni. Dah kan? Ada. Ayat yang ketiga. Ni belum kan? Belum. Zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Surah An-Nahl ayat 58. Surah An-Nahl ayat 58. An-Nahl 50. Zalla Jadilah. telah menjadi sepanjang hari. Telah menjadi. Saya terjemahkan apa sebelum ni? Kat atas zalla. Ni. Saya terjemah apa dalam kelas sebelum ni? Selalu. Selalu. Yang ni kalau terjemah selalu tak sedap dalam ayat ni. Sentiasa. Selalu. Ya, selalu sentiasa seerti dalam ayat ni muka dia sentiasa murah dan dia menahan kemarahan. Apabila diberitakan, dikhabarkan bahawa dia mendapat anak perempuan, maka muka dia sentiasa murah sepanjang hari macam tu. Jadi. Telah menjadi murah, Telah menjadi. telah menjadi
Menjadi tu bila? Waktu pagi ke? Tapi dia sentiasa kan? Maknanya sepanjang hari tu. Sekejap ya tuan Rahman. Saya nak cek. Ada terjemahan yang sesuai. Salah sentiasa. Sentiasa. Rahman terjemah je lah begini. Tuan Rahman boleh terjemah sentiasa. Sentiasa ataupun telah menjadi sepanjang hari. Sentiasa ataupun telah menjadi sepanjang hari. Apa benda yang menjadi sepanjang hari? Tahu benda? Mukanya. Jangan. Ya, mukanya, wajah dia menjadi apa? Muswaddan, muram. Ya, muswaddan ni daripada perkataan hitam ya, aswad. Iswadda ni maksudnya menjadi hitam Tapi takkanlah muka jadi hitam pula. Bahasa Arab ni muka hitam ni maknanya itu adalah kiasan kepada pemuram lah. Itu orang Melayu, kalau orang muram kita tak sebut hitam kan? Kita sebut hitam. Tak. Kenapa hari ni nampak hitam macam muka? Kita Muram. cakap kita tak ada perkataan lain lah menggantikan muram. Sedih je, nampak sedih je kan? Kita terus cakap lah nampak muram je, nampak muram hari ni, nampak nampak sedih. Kita tak guna perkataan lain. Kita guna mendung. Nampak mendung je muka hari ni, betul tak? Ya. Jadi kalau bahasa Melayunya muram itu digantikan kiasannya dengan mendung. Gelap lah juga. Mendung tu penanda hujan, nak hujan ataupun gelap lah. Tapi orang Arab dia tak sebut mendung lah. Orang Arab sebut apa? Gelap. Bukan gelap, hitam. Muswaddan tu maksudnya hitam. Tapi janganlah lurus terjemah hitam pula. Maka mukanya telah menjadi Muram. sepanjang hari ataupun sentiasa mukanya menjadi hitam. Tak sedap. Jadi kita terjemah muswaddan adalah muram. Dan dia muram sepanjang hari lah. Wa huwa kazim. Sedangkan sebab waw ni adalah waw hal teroban. Waw hal terjemahan ni bukan dan, tapi sedangkan huwa dia kazim menahan perasaan marah. Kazim menahan perasaan marah dalam kurungan di dalam hati. Kazim menahan perasaan marah dalam kurungan di dalam hati. Itu makna kazim, menahan kemarahan atau menelan kemarahan. Kazim Adakah biasa dengar perkataan kazim? Sopan? Alias Kazim. Ustaz alias Ustaz Kazim. Kazim. alias Kazim. Kazim alias ke alias Kazim? Kazim alias. Kazim. Kazim alias. Alias Kazim. Kazim. Alias Kazim. Dia samaran bukan gelaran pendek dia, DUKE, Duke. Datuk Ustaz Kazim Ilyas. DUKE Kazim dulu baru Ilyas. Ilyas tu maknanya nama ayah Ustaz. Kazim. Ada seorang lagi Ustaz nama Ustaz Ilyas kan? Ustaz Ilyas apa? Baik. Yang buat kopi tu Tuan Rahman. Dia punya iklan dekat billboard kita Ala Kazam kan. Dia kat situ kopi Ala Kazim. Okey, baik. Bagus ke tak perkataan Kazim ni? Terjemahan dia apa? Menelan kemarahan, menahan kemarahan, menahan perasaan marah di dalam hati. Bagus atau tak bagus? Ya, Tuan Rahman. Tak pasti. Bahasa rasanya tak bagus ke bagus? Tak pasti. Bagus. Makan Tak diri. bagus. Makan diri. Dia dapat kawal, tapi itulah mungkin efek kat diri sendiri.
Baik. Haiwan apa, makhluk apa yang tak pandai marah? Teka-teki ke ni? Teka-teki lah. Haiwan. Binatang apa yang tak pandai marah? Yang ni betul bukannya teka-teki mengarut merapu lah. Keldai. Keldai. Ha. Kalau letak barang tu kan dia terima Dia je. ikut je lah, dia tak ada nak marah ke apa. Yalah, kita tak tahulah cara binatang tu marah, tapi tak nampak lah tanda-tanda kemarahan tu, dia ikut je lah. Hatta saya pernah tengok satu gambar, keldai tu terangkat tuan-tuan. Keempat-empat kakinya terangkat. Kereta keldai kat belakang tu, kita kat Malaysia, kereta kuda, kereta lembu kat belakang kan. Muatan belakang tu berat sangat. Lepas tu dia punya kayu yang dekat keldai tu diikat dengan keldai tu. Jadi keldai tu terangkat tuan-tuan. Belakang tayar dua ni. Tayar dua. Jadi bila muatan tu berat, dia angkat keldai tu, keempat angkat kakinya ke atas. Beritahu keldai tu telah diseksa. Macam itulah Terlampau bebanan tu terlampau melebihi Tapi dia tak pandai nak marah dan sebagainya. Apa pesan Nabi tentang marah? Nabi kata apa? Siapakah pahlawan yang paling hebat? Adakah yang dapat menjatuhkan lawannya di dalam satu pusingan? Dapat menahan marah. Marah. Orang yang dapat menahan kemarahannya sedangkan dia mampu untuk membalas. Jadi salah ke tak menahan kemarahan tu, Roban? Tak Tak. dianjurkan. Itulah tuntutannya. Dia backfire, dia efek apa, itu tak kita, maknanya kalau kita mengamalkan benda tu, kita dah beramal dengan hadis, Roban. Dan benda tu memang susah lah. Kalau dia badan sadar pun tak semestinya boleh buat. Sebab biasanya orang badan sadar lagi susah nak menawal kemarahan dia kan. Sebab dia rasa dia sadar. Orang kat depan tu kecil je kan. Itulah pahlawan yang sebenar Tuan-tuan. Bukan yang badan dia sadar, badan kuat dan sebagainya. Yang dapat menahan kemarahan ketika dia mampu. Bukan cerita tak mampu Tuan-tuan. Orang tu contohnya orang tu lebih muda daripada dia. Ataupun orang tu adalah orang bawahan dia. Kalau orang tu dia memang dia menahan kemarahan sebab dia memang tak boleh nak balas, itu buat lain. Itu dia memang tak mampu nak balas. Yang ni dia mampu balas, tapi dia tak melepaskan kemarahan. Jadi makna kazim ni adalah makna yang bagus lah. Mudah-mudahan orang yang ada nama ni dia dapat sifat tu. Jadi secara langsungnya dapat beramal dengan hadis Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dalam ayat ni, perkataan yang menjadi adik-beradik kanan adalah zallah. Ya, zallah. Maka kita kena cari apa? Isimkan. Isimkan. Jangan. Kalau perkataan dia zallah, kena cari isim zallah lah. Dan khabar dia. Isim dia baris apa? Baris depan. Khabar dia baris apa? Atas. Baris atas. Mana dia yang baris depan? Perkataan mana yang baris depan? Zalla wajhuhu muswaddan. Mana yang baris depan? Sampai sini je. Tolong. Wajib. Wajib. Wajhuhu. Hu tu dhamir teman-teman. Wajhu ni kalimah yang pertama, wajhu ni baris depan. Okey, jadi wajhu ni adalah isim zalla. Dah ada jawapan dekat bawah. Okey, kemudian khabar dia baris apa? Baris atas. Musawwad. Mana dia? Muswaddan. Ni khabar zalla. Kemudian kalau kita nak lengkapkan penerangannya ni, wajhu ni baris depan, kenapa dia isim zalla? Seterusnya dia tak ada alif lam dan tanwin, kenapa? Tak ada alif lam tanwin. Betul. Mudhaf hu mudhafun ilaih. Okay. Jadi dalam ayat ni tak adalah, jangan carilah fa'il maf'ul bih, tak ada. Yang ada apa? Isim zalla dan khabar zalla. Okey. Ini cerita tentang orang kafir musyrikin Mekah lah
Bila isteri mengandung, bila lahir-lahir je tahu yang lahir anak perempuan, muram terus. Okey? Tak sukalah, maknanya mereka tak suka kalau dapat anak perempuan. Dan maknanya begitu dahsyatlah diskriminasi Arab Jahiliyah kepada kaum wanita, sehingga kan kalau wanita tu uzur, dia orang suruh asing tidur asing dan sebagainya. Ya, sebab mereka menganggap bahawa kotor dan sebagainya lah. Dan dalam perwarisan tak ada bahagian ataupun hak untuk perempuan. Begitu dahsyatnya diskriminasi Arab Jahiliyah terhadap wanita. Dan Islam datang mengangkat martabat wanita. Sebab itulah dalam Quran ada keluar hukum-hukum berzihar kan. Menyamakan belakang suami, belakang isteri dengan ibunya. Keluar hukum zihar. Macam-macam lah tuan-tuan. Berkaitan dengan wanita. Dah tuan-tuan. Ini dah. Dah Okey, ayat berikutnya madamatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Madama ni maksudnya apa? Selama mana? Berterusan. Terusan surah Hud 108. Nabi Hud ni diutuskan kepada kaum apa? Tuan-tuan, siapa tahu? Nabi Hud. Ya, kaum Ad kat mana? Madamat selagi selama mana ataupun selagi ada as-samawat langit dan bumi. Selagi ada as-samawat langit dan bumi, illa melainkan apa yang Dikehendaki. kecuali apa yang syaa telah kehendaki Rabbuka, Tuhan engkau. Kecuali apa yang Dah dikehendaki. telah kehendaki oleh Tuhan kau ataupun Tuhan kau telah kehendaki ataupun mahu. Kalau kita terjemah dia akan terjemah kepada fi'il majhul Ini bukan fi'il majhul Jadi fi'il biasa. Jadi kita terjemah melainkan apa yang telah kehendaki oleh Tuhan kau. Telah menghendakinya telah menghendakinya oleh Tuhan kau. Ataupun terjemah fa'il ni dulu. Kecuali apa yang Tuhan engkau telah menghendakinya. Okey. Selagi ada langit dan bumi, melainkan apa yang telah menghendakinya oleh Tuhan engkau. Baik. Mana fa'il kepada madama? Mana isim dia? Ini ada ke dalam buku dalam buku drama ada ke ni? Ada. Ya. Ada. Isim dan Mana isim dia? Bayar depan. As-samawatu wal ardu. As-samawatu isim apa? isim Madama. damat. Isim madama. Khabar dia baris atas. Mana khabar? Tak. Khabar dia baris atas. Khabar kanan kan baris atas. Syaa. Ni tuan-tuan tengok kat bawah. Khabar dia ni. Mawjudah. Ya, khabar madama ini adalah maujudatan.
Mana khabar dia? Maujudah. Selagi ada kan? Selagi langit dan bumi itu ada. Selagi ada langit dan bumi itu, ataupun selagi langit dan bumi itu ada, mereka kekal di dalamnya. Baik. Jadi maujudah ni adalah khabar dia. Ada tak dalam tulisan maujudah? Ada. Ada. Tak ada kan? Ada. Kat sini tak ada. Okey, jadi macam mana nak tahu ni? Macam mana nak tahu? Bila kita terjemah macam mana tadi? Mereka kekal di dalamnya selagi ataupun selagi ada kan? Selagi ada langit dan bumi. Selagi langit dan bumi itu ada. Sebab kita mesti kena cari isim dan khabar dia. Jadi khabar dia mana? Khabar madama mana? Khabar madama. Khabar madama kat sini. Itu apa? Maujudatan. Selagi ataupun selama langit dan bumi itu ada, ataupun selagi ada langit dan bumi itu. Okey, cuma khabar madama ni ada dalam tulisan ke tak ada? Tak ada. Ada. Jadi kita jangan sebut khabar madama je lah. Kita kena cari apa? Kita sebut apa? Khabar madama mahzuf. Mahzuf maksudnya apa? Digugurkan. Dalam. Kenapa digugurkan Ustaz? Kenapa digugurkan? Kenapa digugurkan? Ya. Ada siapa tahu yang lain-lain? Waalaikumsalam. Kenapa? Sebab madamat tu maksudnya selagi ada. Jadi kalau letak maujud tu 2 kali ada di situ. Ya, understood now. Dah dipaham. Tak perlu ada. Tak perlu ada kalau Kali. tak perlu ada. Ni kalau tak ada pun kita faham dia punya tu. Maujudan. Ustaz tak cakap first ni. Okay, kita cuba cari ayat lain ada madama dalam Quran. Yang ni tadi surah apa? Surah Hud ayat 108. 108. Satu kosong apa?
Okay, tuan-tuan tengok ya ayat ni. Ayat sebelum ni 106. Adapun orang-orang yang celaka disebabkan keingkaran dan maksiat, maka nerakalah tempatnya. Mereka di dalamnya suara memekik-mekik dan mendayu-dayu. Ya, syahid zafirun suara memekik, wa syahid suara mendayu-dayu seperti suara keldai. Ya, Allah menggunakan perkataan syahid ni di beberapa tempat dalam Al-Quran. Antaranya apa? Di dalam di dalam surah Al-Nur ada rasanya perkataan syahid. Takadu tamayyazu minal ghaid. Walilladzina kafaru bi ra'adzab jahannam wa bi'sal masir idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan. Syahid. Jadi neraka ni dia ada tempat suara mekik-mekik dan ada juga suara mendayu-dayu macam suara apa? Suara keldai. Macam mana nak tahu suara keldai? Teropang Google lah. Sebab Allah sebut dalam Quran suara yang buruk suara keldai. Dan suara dia memang kuat nampak. Tapi dia lebih kepada macam orang kena seksa lah bunyi suara dia tu. Okey, mendayu-dayu. Baik, mereka kekal di dalamnya selagi langit dan bumi itu, faham tak? Mereka kekal di dalamnya selagi langit dan bumi. Selagi langit dan bumi apa? Madamat ni selagi. As-samawat, langit dan bumi itu. Selagi langit dan bumi itu apa? Okay. Selagi langit dan bumi itu maujudah, ada. Mereka kekal dalam neraka selagi langit dan bumi itu ada. Jadi kat sini sebenarnya ada perkataan maujudah. Tak nampak? Khabar dia. Khabar kepada madama ada tapi tidak disebut. Sebab apa? Sebab understood. Okey. Sama dengan ayat berikutnya. Orang-orang yang diberi apa? Orang-orang yang berbahagia duduk dalam syurga. Kekal di dalamnya selama mana dikekal dalam syurga? Madamatis samawati wal ardh. Selagi langit dan bumi itu apa? Selagi langit dan bumi itu maujudah ada. Jadi maknanya memang ada sebahagian tempat khabar dia ni tak nampak. Ya, khabar dia tak nampak. Mahzuf. Dia digugurkan. Kenapa? Sebab dah boleh difahami. Orang Arab boleh faham. Okey, cuma kita orang Melayu kadang-kadang tak berapa nak nampak sih. Tapi adakah semestinya khabar kepada madama ni mesti dia punya khabar dia tak ada ataupun mahzuf? Tak semestinya. Ya, ada sebahagian di mana khabar dia ada nampak. Ya. Okey. Baik, cuma kat sini mana khabar dia? Khabar dia tersembunyi. Okey. Macam mana orang Arab tahu khabar dia adalah maujudah? Ada. Yang ni. Mana tu? Oh, dalam buku ya, buku 50 formula. Macam mana orang Arab boleh tahu Selagi ada. khabar dia adalah maujudah yang ni? Ni. Selagi ada dunia dan langit. Selalunya selagi ni kita kaitkan dengan apa?
Dunia. Dunia dan Selagi wujud. langit. Langit dan bumi. Senang ceritalah tuan-tuan. Bila ada madama, khabar dia kadang-kadang tak nampak. Saya nak bagi contoh Melayu tak jumpa lah. Ayat ni kita jarang faham. Macam ni. Boleh tak faham tuan-tuan? Saya akan terus menjaga kamu selagi saya. Hidup. Boleh tak? Boleh tak? Selagi saya. Selagi tu madama, saya tu isim dia lah. Dalam madama tu ada isim kepada madama, iaitu saya. Boleh faham tak ayat? Saya akan terus menjaga dia selagi saya. Boleh? Boleh faham? Tak boleh sebab tergantung lah. Lagi apa? Selagi saya apa? Hidup. Hidup tu khabar dia. Selagi saya ada. Ada tu khabar dia. Maknanya, kita jumpa perkataan akhwat kanan ni tak nak kita kena cari isim dan khabar tuan-tuan. Dan baris dia simple. Isim bagi depan, khabar beri atas. Jadi kalau kita check, kita semak tuan-tuan, kita dah tak boleh kata kalimah lain dah tuan-tuan. Dalam ayat ni tak ada perkataan yang lain yang sesuai untuk jadi khabar. Ada tak perkataan selain daripada maujudah yang sesuai untuk jadi khabar kepada madama? Boleh? Tak. Boleh. Ma ni tak boleh kacau tuan-tuan. Sebab illa ni adalah haraf istisna. Ya, istisna. Istisna maksudnya apa? Pengecualian. Ya, pengecualian. Okey, selepas haraf istisna ni orang Arab namakan istilah dia adalah mustasna. Mustasna ni maksudnya apa? Yang Dikecualikan. dikecualikan. Jadi bolehkah kita kata dia mustasna dan kita kata dia pertama dia mustasna dan yang kedua dia adalah khabar madama. Boleh tak? Dua serentak kita kata ma ni adalah mustasna dan dia juga adalah khabar kepada madama. Boleh? Tak boleh. Tak boleh tuan-tuan. Hmm. Kita tak boleh tindih dua ni dalam satu benda jadi dua. Dia lah mubtada, dia lah khabar. Boleh? Tak boleh. Dia adalah maf'ulun bih dan dia juga adalah isim kana. Boleh? Tak boleh. Kena pilih salah satulah. Okey? Jadi dalam ayat ni yang lebih kuat adalah bila ada illah memang tak boleh nak fikir dah yang lain teman-teman. Bila ada illah ni adalah haraf istisna, lepas dia memang akan jadi apa? Mustasna. Mustasna. Jadi kita dah tak boleh kata dia ni khabar kepada Madama. madama. Tak boleh. Tak boleh. Yang boleh mustasna saja. Okey, kalau dah tak boleh, kalimah lain dah tak ada dah tuan-tuan. Sya'a ni kan fi'il madhi. Ya. Dia fi'il. Khabar kana ni ataupun khabar madama ni di isim. Okey, sya'a dah tak boleh. Rabbu ni fa'il kepada sya'a. Siapa yang mahu? Tuhan. Okey? Kalau kita nak kata khabar pun khabar beri atas. Yang ni dia bukan khabar lah. Dia fa'il Kemudian kan ni adalah dhamir. Jadi tuan-tuan jumpa tak perkataan yang sesuai untuk jadi khabar madama dalam ayat ni? Tak ada. Illa tak boleh, illa haraf. Ma tak boleh sebab lepas illa haraf istisna, lepas dia memang confirm jadi mustasna. Tak boleh jadi khabar kepada madama. Okey, sya'a tak boleh, sya'a fi'il. Rabbu pun tak boleh jadi khabar sebab khabar madama beri atas, rabbu bagi depan. Ka pun tak boleh sebab ka ni memang nampak beri atas. Zamir. Tapi rob ni kan mudhaf, betul? Ya. Tak ada alif lam tan ni di mudhaf, ka ni mudhafu ilaih. Mudhafu ilaih bagi bawah lah. Ka ni tak bagi bawah sebab dhamir hukumnya adalah
Mabni. Jadi kita dah tak jumpa perkataan lain dah yang boleh jadi khabar kepada madama. Maka daripada situlah ulama keluarkan khabar dia adalah yang ini, tak nampak. Mahzuf. Okey. Masuk. Boleh faham? Ada. Jelas Ya. Ada. Ustaz, Ya. kalau kita nak menjawabkan soalan ni, katalah ada soalan ke ujian ke, dia punya khabarnya kita kena wujudkan perkataan maujudah kan? Kita akan kata khabar madama mahzuf ataupun digugurkan, iaitu apa? Maujudah. Oh, kena beritahu. Ada. Macam tu. Ada. Macam mana dia tahu? Sebab dari segi penggunaan Arab, memang tak bolehlah kata selagi saya tak akan berganjak selagi Ahmad. Tak faham? Ya, mereka akan kekal dalam syurga selagi langit dan bumi. Apa benda? Mereka akan kekal dalam syurga selagi langit dan bumi. Faham? Maksudnya selagi langit dan bumi ada. Mereka akan kekal dalam neraka selagi langit dan bumi. Faham? Selagi langit dan bumi ada. Okey, baru boleh faham. Okey, maka perkataan maujudah ini jadi khabar kepada madama. Tak nampak khabar madama yang mahzuf digugurkan. Okey. Buat. Dah Ya. Wala yazaluna mukhtalifin. Okey, wala yazaluna mukhtalifin ini kita KIV. Kenapa? Sebab kena belajar dalam formula nombor 14. Dah habis 14, kita kena patah balik ke sini. Baru boleh faham. Belum masuk 14. Boleh saya nak cerita, tapi saya dah langkah satu step yang perlulah dalam penerangan. Okey, kena rujuk dulu ataupun kita kena bincangkan dulu formula nombor 14. Betul ke? Yalah, betul. Formula nombor 14. Selesai ataupun settle nombor 14, baru kita boleh pergi ke sini. Okey, saya KIV dulu contoh. Yang ini pun sama, jawapan. Yang ni pun formula nombor, contoh nombor 6 ni pun berkait dengan formula yang berikutnya, formula 14. Jadi better saya cerita dulu, barulah saya masuk. Saya cerita dulu formula nombor 14, baru saya masuk balik. Masuk balik contoh yang ni. Ini pun okey. Tapi kita bincang kejap lagi. Okey, habis dah. Habis okey, kita masuk formula nombor 14. Ada soalan tuan? Tak ada. Tak ada tak ada. Tak ada, kita boleh sambung ayat seterusnya. Cara mencari isim kana sama seperti cara mencari fa'il pelaku. Formula nombor 14. Cara mencari isim kana sama seperti cara mencari fa'il, formula nombor 14. Kita tengok contoh dia.
Yang pertama cari isim marfu', isim marfu', isim yang berbaris Depan. depan. Contoh dia wa kana Allahu aliman hakima, dan adalah Allah itu aliman, maha mengetahui, hakiman, maha bijaksana. Bijaksana. Adalah karena adalah Allah itu aliman, maha mengetahui, hakiman, maha bijaksana. Baik, karena tadi saya terjemahkan dia ada kepelbagaian makna, telah menjadi, dahulu dan sebagainya. Okey. Cuma untuk makluman tuan-tuan, tadi saya kata antara fungsi kana ni untuk memberi makna telah berlaku kan, dahulu dan sebelum ni kan. Ya. Okey, tapi bila kalimah Allah ini berkait kalimah Allah pula. Kalimah kana ni berkait dengan perkataan Allah, jadi dia telah keluar daripada apa-apa makna yang memberi makna fi'il madhi. Kana ni kat sini dia bukan memberi makna apa? Bukan memberi makna fi'il madhi. Mati. Makna yang bukan sebelum ni, bukan dulu. Kita tak boleh terjemah apa kat sini? Kita tak boleh terjemah dahulu. Kita tak boleh terjemah sebelum ini. Tak boleh. Kita ambil terjemahan apa? Adalah. Adalah Allah itu maha Bijak. Allah adalah Allah itu aliman, maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Jangan terjemah dahulu Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Salah. Ya. Okey, jadi ulama telah membahaskan banyak ni tuan-tuan. Wa kana Allahu azizan hakiman, kana Allahu sami'an basira, wa kana Allahu aliman hakiman dan sebagainya. Kita dah tak memaksudkan bahawa kana di sini terjemahannya dahulu ataupun sebelum ini, tapi terjemahannya adalah Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi aliman khabar kana satu, hakiman khabar kana dua, kalimah Allah isim kana. Baik depan isim kana. Aliman khabar kana satu, hakiman khabar kana. Okey. Ada soalan terompat? Tak ada. Okey, ini cara pertama. Cara kedua macam mana? Maknanya cara pertama nak cari isim kana adalah cari isim bagi depan. Cari isim bagi depan. Domer tersembunyi. Okey. Cara yang kedua adalah kita kena cari domer yang Tersembunyi. ada yang pakai dua device dalam satu masa yang sama. Kalau ada yang pakai dua, kena tak boleh masuk dua-dua, kena masuk satu je. Satu lagi tu tak boleh join via audio, tak boleh. Perempuan kena mute kan. Ustaz, saya guna dua device tapi sebab PC saya tu ada masalah. Saya cakap Ustaz tak dengar. Walaupun saya unmute. Jadi tadi ada bising sikit sebab saya dekat kan. Dia tak boleh dekat ataupun dia tak boleh kita panggil tak boleh join via audio. Maknanya kita ya. tak Tambah. kalau join, kalau kita tekan link tu kan dia akan keluar join via audio kan. Ya. Kalau tekan yang tu nanti dia Ustaz, memang Ustaz, ada gangguan lagi ke Ustaz? Tak ada kan? sekarang ni tak ada. Tadi Ustaz tak dengar kan, saya ada masalah speaker PC saya kan. Saya tak sempat nak betul-betul lagi. Okay, tak apa, dia boleh je, tapi cara dia maknanya Nanti saya ni lah, tak apa Ustaz, saya leave satu PC saya tu, saya leave. okey.
Yang kedua, cara yang kedua adalah cari dhamir yang tersembunyi. Okey, dalam ayat ni wakana aliman hakima. Ada isim bagi depan? Tak ada. Tak ada, carilah dhamir yang tersembunyi. Kerana ni dhamir yang tersembunyi apa? Kerana tak ada tambah apa-apa kat ujung kan? Maka dhamir yang tersembunyi adalah wa, wa dhamir yang tersembunyi. Wa ni merujuk kepada kalimah Allah. Dan dia adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Okey. Boleh terompat? Jadi maknanya kalau terompan kita dah belajar kan formula nombor 7. Jadi apply je lah dekat isim kana ni. Okey. Baik. Maknanya mula-mula cari baris depan. Dalam ayat tu cari baris depan. Ya, kalau ada baris depan, yang contoh yang pertama ni ada baris depan, itulah isim dia lah. Ya, dalam ayat kedua tak ada baris depan, maka dia akan tersembunyi lah. Carilah dalam kana ni. Ya. Dan dhamir dia berubah ikut bentuk kana ni lah. Kalau ada kana ada alif, dhamir dia lain lah. Kalau ada tu kat ujung, dhamir dia lain. Okey, clear? Jelas Ya. Jelas. Okey, jelas. Kita patah balik formula, kita patah balik contoh yang mana yang saya kat IB tadi? 5 dan 6. Nombor 5. Baik, nombor 5. Mazala. Ini la yazalu ni dia punya fi'il madhi dia adalah mazala, tolong. Sebut betul-betul mazala bukan mazola. Okey. Fi'il madhi dia apa? Fi'il madhi dia adalah la yazaluna, ini fi'il mudhari'. Fi'il madhi dia macam mana? Fi'il madhi dia bunyi mazala. Okey, yang ini nombor 5 ni perkataannya ni kalau terompan patah balik dekat adik-beradik kana ni. Okey. Kalau terompan lihat ada beberapa kalimah yang kena tambah ma di awal dia. Betul? Ya, banyak. Ma ni kena ada terompan. Ma ni kena satu set ni. Kalau terompan jumpa zala je, dia bukan adik-beradik kana. Ya, dia kena ada dua-dua sekali baru jadi adik-beradik kana. Kalau ada zala saja tak jadi. Okey, dan ma di sini adalah haraf nafi. Okey, maknanya zala ni fi'il madhi dia kena campur dengan apa ni? Fi'il madhi ni dia kena campur dengan haraf nafi. Kena ada dua-dua. Bila sebut haraf nafi, tuan-tuan, selain daripada ma apa yang tuan-tuan tahu? Ya. Ada dua lah, ma, lepas tu lagi la. Betul. Ma ni biasanya untuk fi'il apa? Ma ni biasanya untuk menafikan fi'il madhi. Biasanya. La ni biasanya untuk menafikan fi'il mudhari'. Selain daripada ma dengan la, apa dia lagi haraf nafi yang lain yang tuan-tuan tahu? Tidak akan. Ma tidak, la pun tidak. Sama je makna dia. Beza dia satu fi'il madhi, satu fi'il mudhari'. Saya daripada ma dengan la ada satu lagi. Ada banyak lagi sebenarnya. Laisa. Laisa dia dah di sini. Laisa kita dah tak kacau. Sekarang ni kita cari haraf Haraf. Lam. Lam. Lagi apa haraf nahi? Nahi pula. Bukan nahi tu nama nafi. Maaf. Nafi. Lama. Lam. Haraf nafi. Ma dengan la yang biasa lagi selain daripada lam lama adalah lan. Lan maksudnya apa? Lan tidak akan. Okey, saya sebut yang biasa je lah ya. Saya sebut yang biasa ada 3 ni. Ma, la dengan lan. Dan haraf nasab pun lan Yalah, lan ni dia haraf nasab dan dia nafi. Dia serampang. Dia ada dua lan ni dia ada dua sekali. Lan ni maksudnya tidak akan. Tidak akan ni adalah nafi ni adalah fungsi makna lah. Haraf nasab tu fungsi baris. Okey. Maknanya lan ni dia ada dua fungsi Dia adalah haraf nafi
dalam masa yang sama dia adalah haraf nasab, menasabkan ataupun membaris ataskan fi'il mudhari' selepasnya. Okey? Jadi kalimah zala ni, ya, sebelum dia mesti ada salah satu ma ke, la ke, ataupun lan. Lan. Ya. Tapi kena tahulah kalau lan ni dia untuk fi'il mudhari' kan? Lan ni untuk fi'il mudhari' kan? Jadi maknanya zala ni dia akan berubah jadi fi'il mudhari' lah. Dia simple macam ni tuan-tuan, Kalau kana kena cari isim kana, khabar kana. Kana fi'il madhi. Ada fi'il mudhari' saya tulis kat whiteboard. Okey. Kana dia ada, bila jumpa kana kena cari isim kana, khabar kana. Kana ni adalah fi'il madhi. Lepas tu dia boleh tukar kepada fi'il Dorek. mudhari'. Dia boleh tukar kepada fi'il Amar. amar. Jadi setiap satu ni kena cari isim dan khabar. Lepas tu kalau lepas kana apa? Dalam buku. Nombor 2 apa? Bisa. Laisa. Laisa kan? Muka surat berapa? 67. 67. 67. Yang 7 lah. Tapi kalau saya masuk tajuk ni banyak pula saya nak cerita pada tuan-tuan. Satu. Laisa ni dia hanya ada fi'il madhi je. Laisa kat sini tak ada, kat sini tak ada. Ada dengar fi'il mudhari' ya laisa ya laisu ada. Lais ataupun lus ke las ke tak ada. Okey? Adalah istilah dia laisa ni. Tapi saya takut nanti panjang pula terus buat. Kalau mana nak tahu. Okey. Kalau asbaha fi'il mudhari' dia apa? Yus bihu. Sekejaplah teropan kita cuba dalam buku kuning ni. Ada tak penulis? Saya takut nanti mengambil masa yang kat 100 ke surat 121. 121. Nampak jumpa tak muka surat 121? Ada. Ada. Dia apa nota kat bawah tu? Dia beritahu apa kat bawah? Sembilan hingga 13 tiada fi'il amar. Dia dah bagi tahu list Ada fi'il yang dia hanya ada fi'il yang ada 121. Jadi Ustaz, kalau Laisa tu tak boleh buat ayat menggunakan fi'il mudhari' semula ya? Memang tak Dia boleh tak, buat. dia tak ada fi'il mudhari'. Tengok ya, ini dalam buku lama Tapi dia ada perbezaan lah daripada daripada buku lama dengan buku baru dia ada sedikit kalau lain edisi lain lah penerangan dia Okey. Yang ini dikata daripada nombor 1 sampai nombor 6 ada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Apa dia nombor 1 sampai nombor 6? Ni maknanya kana asbaha amsa adha dhalla bata ni ada fi'il madhi dia, ada fi'il mudhari' dia, ada fi'il amar dia. Okey. Kalau nombor 7 apa? Nombor 7 surah. Ada fi'il madhi, fi'il amar, fi'il mudhari', ada juga. Tapi dia punya fungsi dia menunjukkan perubahan. Kalau yang atas ni merujukkan kepada masa-masa tertentu. Ya, asbaha ni pagi kan? Asbaha ni pagi, amsa ni petang.
Adha ni waktu duha kan. Okey, zalla ni bersentiasa waktunya siang, bata ni malam, Okey, kemudian ada yang ada fi'il madi saja nombor 8. Ni nombor 8 ni. Nombor 8 ni dia hanya ada apa? Ada fi'il madi aja. Ya, dia tidak ada fungsi dia untuk menafikan. Dia tidak ada fi'il mudhari'. Okey, kemudian 9 sampai 12 ada fi'il madi dan mudhari' sahaja dan mesti dia dah ni. Saya dah tulis dah ni. Saya ada tulis kat dalam buku tadi kan, tuan-tuan. 3 ni kan. Ma, la dengan lan. Boleh? Ya. Baik, dan menunjukkan tentang berterusan. Okey? Dan ni maknanya bila masuk tajuk ni lebih terperinci lah tapi untuk tuan-tuan tahu secara ringkas boleh tengok dalam buku masing-masing lah. Semua ada tak ni? Ke penerangan dalam buku tuan-tuan tak macam yang ada dalam ni? Lain. Lain sikit. Lain Yang tak ada sikit. perangan macam ni. 1 hingga 7. Tak, ya. Jadi silapan. Saya masukkan dalam 50 formula. 50 formula. Saya paste kat sini. Saya masukkan maklumat yang ada dalam buku. Allah. Tak apalah, nanti saya adjust lah. Biasalah tu. Copy paste dia keluar benda lain. Okey, jadi maknanya sebahagian fi'il ni kita jangan nampak yang ini ajalah. Ya, kita jangan nampak zala. Tadi kita sedang bincangkan zala kan, mazala kan. Kenapa tiba-tiba ustaz nak sembang la yazal? Dalam buku 50 formula, dalam muka surat yang awal tu ada apa? Dalam muka surat yang kita bincangkan tadi ada ni je. Ada apa? Ada mazala kan? Kan? Tapi ayat yang kita bincangkan tadi bukan mazalah. Ayat dia apa? La yazaluna kan? Betul? Jadi itulah yang saya nak cerita tuan-tuan. Maknanya mazalah ni, ini fi'il madhi dia. La yazaluna ni adalah fi'il mudhari'nya. Ya? Okey, tuan-tuan mungkin boleh buat nota tambahan lah Boleh rujuk dalam buku kuning ni, tajuk kanan ni tuan-tuan. Tajuk yang ini. Boleh tulis apa ni? Ni rujuk buku cara mudah menguasai bahasa Al-Quran. Kalau nak pendek buku kuning lah Muka surat berapa? 121. Okey. Boleh. Jadi yang ni tuan-tuan mungkin tak perlu conteng banyak-banyak lah. Nanti nak tahu yang mana yang kena ada haraf nafi. 3, 4, 5 ni kena ada haraf nafi kan. Nah, nombor 7, nombor 8 ni amsa ni dia memberi makna masa tuan-tuan boleh tengok muka surat dalam buku kuning lah Okey. Baik, dah. Dah Boleh. Okey. Kita sambung tadi la yazaluna ni dia sebenarnya fi'il madhi dia mazalah. Tapi kalau fi'il mudhari' tak bolehlah nafi dia guna ma, kenalah guna la. Okey, la yazalu ini bunyi fi'il mudhari' dia. Okey? Dan kedua-dua ni dhamir dia adalah huwa lah. Ini fi'il madhi. Yang ni adalah fi'il mudhari'. Dan dhamir dia huwa. Bila jadi la yazaluna, dhamir dia dah berubah lah. Betul? Okey, jadi konsep dia sama je tuan-tuan. Kalau jumpa mazalah, kena cari isim mazalah dan khabar mazalah. Kalau jumpa yazalu, la yazalu, kena cari khabar la, isim la yazalu dan khabar la yazalu. Mana isim dia? Cara nak cari isim dia, mula-mula cari isim bahagian depan. Formula nombor 14 tadi. Ada isim bahagian depan dalam ayat ni? Tak ada. Carilah isim di sini sebenarnya isim la
Ya za Allah. La ya za lu. Sini terima mazalah. Mazalah ni betul lah juga tuan-tuan ni. Mazalah. Tapi sebab sekarang ni fi'il mudhari' kan? Kan? Di sini guna fi'il mudhari' kan? Jadi yang lebih tepat dia adalah la la yazalu Ni khabar la yazalu. Okey, baik. Jadi mana isim dia? Isim dia kalau tak jumpa baris depan, carilah domain yang tersembunyi. Apa domain yang tersembunyi dalam yazaluna? Semaklah dalam diagram warna kuning A. Fi'il mudhari' yang di pangkalnya ada huruf ya. Hujung dia ada waw nun. Ya waw nun. Cuba semak. Kuning A. Fi'il mudhari'. Ya waw nun, ya waw nun, ya waw nun. Kuning A. Ya Allah. Melibatkan domain apa? Home. Home. Jadi isim dia adalah home. Isim dia adalah Home. home. Ni sama. Saya tuan-tuan, saya stop share dia. Okey, mana isim dia? Isim dia adalah home. Okey? Lepas tu khabar dia mana tuan-tuan? Khabar dia baris atas mana? Mukhtalifin. Mukhtalifin baris atas ke? Ya. Ya. Khabar la yazal. Ya, dia baris atas dengan tanda huruf ya. Ya mewakili baris atas. Okey, sebab jamak ni kan jamak ni dia boleh baca dua kan, mukhtalifuna, mukhtalifina, muslimuna, muslimina. Muslimuna baris depan, muslimina baris atas dan bawah. Mukhtalifuna depan, mukhtalifina atas dan bawah. Okey. Saya dah terjemah belum ni ayat ni? Tak lagi. Tak terjemah lagi. Okey. Surah Hud ayat 118. Dan mereka semua terus menerus. Wala yazaluna, dan mereka semua terus menerus ataupun sentiasa. Mereka semua terus menerus ataupun sentiasa berselisih. Mukhtalifin berselisih. Dan mereka terus menerus ataupun sentiasa berselisih. Asal kepala ayat dia apa? Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Kalaulah Tuhanmu wahai Muhammad menghendaki, tentulah dia menjadikan umat manusia semuanya menurut agama yang satu. Ya, la ja'alan nasa ummatan wahidah. Maknanya semua manusia beriman ataupun Islam. Tetapi mereka sentiasa berselisih. Maknanya kalau kita hari ini kita nak semua orang ada pemikiran macam kita, boleh ke tak boleh tuan-tuan? Tak boleh. Sebab lain-lain manusia, lain-lain kecenderungan, lain-lain pandangan. Memang tak akan jumpa satu titik kesamaan. Semua manusia bersatu, susah. Okey. Baik. Jadi la yazaluna fi'il mudhari', isim dia mana? Hum. Khabar dia mana? Mukhtalifin. Dah, tuan-tuan. Dah yang ni kita praktiskan formula nombor berapa kat sini? Kita praktiskan menggunakan formula nombor 14. Kita cari isim baris depan tak jumpa, kita cari domir yang tersembunyi. Okey. Apa mesejnya ni? Okey. Mohon keluar kurang sihat. Kita doakan boleh puan.
Kita doakan Puan Zurina, katanya tak sihat, kurang sihat. Allah memberikan kesembuhan insyaAllah. Baik, surah Al-Kahfi. La abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Cuma nanti tuan-tuan jangan tanya pula ni. Saya terjemah apa? Mereka terus menerus ataupun sentiasa. Sedangkan sini ada harf nafi kan? Apa makna la? Tidak. 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 Tak ada terjemahan tidak pun tuan-tuan. Betul tak? Yang tidak. Macam mana boleh kata nafi pula tapi tak ada terjemahan nafi? Satu set. Ada ayat tadi. Reset. Satu set. Sentiasa tiada. Itulah perkara yang kena tahu bila kita nak terjemah teks Arab. Ya. Macam contohnya yang satu set ni, mazala. Maksudnya apa? Sentiasa. Sentiasa. Sedangkan ma di sini adalah harf nafi. Tak, mana terjemahan dia? Mana? Tak ada. Asal dia, asal dia zala ni hilang. Pernah dengar tak zawal? Zala ni dia ada banyak makna. Ada makna hilang, ada makna tergelincir. Kalau zawal yang tuan-tuan belajar fiqah, mungkin akan dengar satu istilah zawal syamsi. Maknanya matahari itu tergelincir. Waktu bila tu? Tengah hari nak masuk zuhur. Antara makna zala ni adalah hilang. Okey, baik. Bila ada ma, tak hilang maksud dia. Bila tak hilang, maknanya benda tu ada kat situ ke tak ada? Ada. Tak ada. Kalau kita terjemah tak hilanglah perselisihan. Kat sini tadi ada perselisihan kan? Saya tak boleh harap ni. Kita tulis Melayu. Tak. Kalau kita terjemah tak hilang perselisihan di antara seluruh manusia. Apa maksud lain? Tak hilang. Tak akan hilang perselisihan di antara seluruh manusia. Maksudnya mereka akan sentiasa berselisih. Sama tak? Ya. Sama kan? Ya. Itu dia. Jadi sebab itulah disyaratkan ma ni kena ada. Tapi kita dah tak ikut terjemahan harfiah kat sini. Terjemahan sentiasa ni bukan terjemahan apa? Bukan terjemahan harfiah. Maknanya word by word. Okey? Kalau kita terjemah harfiah macam ni. Salah ke tak? Betul, tapi nanti memeningkan kepala tuan-tuan. Tak hilanglah perselisihan sesama manusia. Untuk mengelakkan kita tak nak pening-pening, tuan-tuan tukar je. Sentiasalah mereka bila tidak hilang perselisihan, maknanya perselisihan itu sentiasa akan ada sampai bila-bila. Boleh? Okey? Jadi yang 4 ni ma fatihah, ma bariha, ma fakka, ya. Ada 4. 4 ni dia kena ada ma. Ataupun saya daripada ma yang 3 tadilah Nanti saya akan cuba screenshot ke ataupun saya letak gambar ke ataupun print screen ke, saya ambil bahagian yang keratan yang ada dalam buku saya ni, yang ni. Nanti saya share kepada tuan-tuan, nanti tuan-tuan boleh add on lah ataupun boleh masukkan dalam buku cara mudah menguasai bahasa Al-Quran yang ada sekarang ni. Yang ni, saya akan ambil bahagian ni, saya akan share dengan tuan-tuan. Print dan tampal. Paste, copy paste. Okey. Baik. Jadi maknanya harf nafi dia nanti bukan ma je lah. Harf nafi dia ma, la ataupun lan. Jadi bila jumpa la, wala, alai, wala, ada rasanya lan. Lepas lan tu ada perkataan jazal tapi tak terlintas kat kepala saya. Nanti saya cari, kalau jumpa saya akan bagi. Okey? Baik. Kemudian seterusnya contoh apa? Contoh la abrahu. Ini pun samalah. Dia punya fi'il madhi dia mana? Ma bariha. Sini. Ma bariha. Ni, ma bariha. Okey, ma bariha ni fi'il madhi dia. Ya. La abrahu ni fi'il mudhari' dia, saya tulis macam atas ya. Fi'il madhi dia apa? Fi'il madhi dia ma bariha. Sentiasa juga makna dia.
Fi'il mudhari' fi'il mudhari' dia macam mana? La yabrahu. La yabrahu. Kenapa satu mas, kenapa satu la? Yang ni memang saya dah sebut tadi. Kalau fi'il madi kita nak nafikan biasanya guna ma lah. Fi'il mudhari' ni guna la ataupun lan. Okey, yang ini dua ni dhamir dia adalah huwa, betul? Ya, fi'il madi dengan fi'il mudhari' kan bermula dengan dhamir huwa kan? Ya. Okey. Baik, jadi la abrahu ni adalah fi'il mudhari'. Sebenarnya kena tambah nakis Fi'il mudhari' Naqis. naqis. Yang atas ni pun sama. Fi'il mudhari' naqis. Okey, lepas tu kita kena cari isim kepada, tak bolehlah guna ma bariha kita kena gunakan la yabrahu lah Isim la yabrahu. Tapi tak apalah kalau tuan-tuan nak terima bariha juga yang asal pun boleh lah sebab takut apa? Takut confuse kan. Okey. Jumpa tak isim dia? Cara nak cari isim dia, mula-mula cari isim bagi depan. Ada? Tak ada. Tak ada. Tak ada, carilah domain yang tersembunyi. Yang ada dalam abrahu ni. Fi'il mudhari' kalau pakai dia ada alif hamzah ni memang apa domain dia? Ada satu je tuan-tuan. Ana. Ana. Jadi jadi isim dia mana? Isim dia adalah ana. Ya, dhamir yang tersembunyi, formula nombor 14. Okey. Lepas tu khabar dia mana? Khabar dia bagi depan, bagi atas kan? Okey. Oh, saya tak bagi lagi terjemahan ni. Okey, tak usah tuan Salim dulu. Nanti saya bagi terjemahan dia. Ini kisah Nabi Musa AS dengan apa? Pembantu dia. Sya' bin Nun. Aku tidak akan berhenti berjalan. Ataupun aku akan sentiasa. La abrahu, aku, kan kita boleh terjemah tidak hilang kan, tapi kita tak terjemah tidak hilang, kat sini kita terjemah aku sentiasa. Akan apa tuan-tuan? Aku sentiasa akan apa? Sampailah ke tempat pertemuan dua laut. Aku akan sentiasa apa? Berjalan. La abrahu, aku akan sentiasa berjalan. Aku akan sentiasa berjalan ataupun aku akan terus menerus berjalan. Aku akan sentiasa ataupun terus menerus berjalan hatta sehingga ablugha, aku sampai majma'a, tempat pertemuan. Tempat pertemuan al-bahraini, dua laut. Al-bahraini, dua laut. Kat mana Bahrain ni? Adakah Bahrain negara sekarang ni? Allah a'lam. Okey. Ada yang kata kat Mesir pun ada kawasan yang dipanggil apa? Dekat Dimyat Dumyat. Tempat pertemuan dua laut. Baik, aku akan sentiasa ataupun terus-menerus berjalan. Mana datang perkataan berjalan ni? Ada perkataan jalan tak sini? Tak ada. Macam mana boleh faham? Dia orang nak sampai ke tempat pertemuan dua laut ni, mereka terbang ke, mereka lari ke, atau mereka buat berjalan kan? Berjalan. Jadi dah faham dah. Jadi berjalan ni kat sini teman-teman tak nampak. Okey.
Mana nak nampak dia? Tuan-tuan tengok kat bawah sekali. Dikeluarkan. La abrahu sa'iran. Sa'iran ni berjalan. Maknanya tuan-tuan nak tengok penerangan lebih jelas. Tuan-tuan tengok yang bawah ni. La abrahu fa'il mudhari' naqis. Kemudian isim kepada la yabrahu. Ataupun tuan-tuan tulis je lah ma bariha. Mana isim dia? Isim dia adalah dhamir yang tersembunyi, iaitu apa? Ana. Ana ni rujuk kepada siapa? Nabi Musa. Lepas tu mana khabar dia? Sa'iran ini adalah khabar ma yabrahu ataupun la yabrahu ataupun ma bariha. Khabar dia bari apa? Khabar dia baris As. atas. Tapi nampak ke tak ni khabar dia ni? Ada. Mahzuf. Kena tambah lah Ana ni rujuk kepada Nabi Musa. Okey, khabar kepada la yabrahu ataupun ma bariha, dan kedua khabar dia ni adalah Mahzuf. mahzuf. Maksudnya apa? Digugurkan. Lepas tu dia ada sebut takdir. Takdir ni maksudnya apa? Andaian. Janganlah ingat teropan, takdir ni bukan takdir ilahi ke? Ketetapan ilahi ke? Bukan. Ni takdir lain teropan. Bukan suratan takdir yang kita faham tu. Suratan takdir menentukan. Bukan. Dia bukan takdir ilahi tu, bukan. Ini takdir maksudnya andaian ayat ini kalau kita keluarkan semua yang tak nampak, ialah la abrahu sa'iran. Aku akan terus menerus atau sentiasa apa? Berjalan. Sampai mana? Sampai bertemu. Sampailah ke tempat pertemuan dua buah daun. Okey, lompat. Okey teman-teman. Ustaz, Ana tu Nabi Musa. Musa. Lepas tu campur isim la yabrahu. La abrahu kan la yabrahu. Yalah kalau ana abrahu lah dia daripada kita ambil huwa dia lah. Daripada domain huwa dia. Macam kana kan. Kalau kana, kalau jumpa kuntu. Ini macam ni tuan-tuan tengok tuan-tuan kena faham konsep ni dulu jap tuan-tuan. Okey. Okey, kalaulah dia dekat sini tuan-tuan, kuntu Kalau kat sini jumpa kana, cari isim kana dan khabar kana. Kalau kat kanu cari isim apa? Isim kanu. Kita ambil yang awal. Mana juga? Isim kana dan khabar kana. Kalau kuntu cari isim kana juga khabar kana. Sebab kuntu ni berasal daripada kana. Boleh faham? Kalau fi'il mudhari' ambil kepala dia. Maksudnya kita ambil kepala-kepala dia semua. Fi'il amar pun ambil kepala dia. Jangan ambil yang bawah-bawah ni. Okey, sebab yang bawah-bawah ni kita faham. Hujung-hujung ni adalah penambahan untuk menunjukkan domain dia berubah kan? Betul? Jadi dia punya punca dia ke atas ni. Kalau macam akunu kan? Nakunu, isim, yakunu dan khabar yakunu. Kita tak akan sebut isim nakunu, khabar
kita sebut isim yakunu khabar yakunu. Jadi samalah kesnya dengan ayat yang ni la abrahu ni. Macam itulah cara kita memanggil lah. Tapi kalau terompang rasa macam pening kepala, terompang balik ambil yang mana, nak senang lah terompang. Tak nak pening-pening, tak nak tukar. Dekat taku tu khabar kana, isim kana khabar kana. Kat kun isim kana khabar kana. Tak apalah terompang. Sebab terompang akan lebih nampak ingat yang kana ni. Yang lain-lain ni mungkin ingat hari ni, minggu depan dah tak ingat. Okey, samalah dengan zala dan sebagainya tu. Terompang akan ingat dekat yang mana? Terompang akan ingat yang mana? Terompang akan ingat dekat fi'il mana? Terompang akan ingat yang madi ni, mabariha. Ya, terompang akan ingat mazala. Kalau tak ingat pun bila tengok dalam rujukan yang terompang akan nampak yang ini je. Yang ni tak nampak kan? Jadi terpulanglah terompang. Nak tulis mazala fi'il madi dia ke, nak tulis fi'il mudhari' ke, yang penting terompang tahulah. Boleh? Okey? Ikut yang mudah lah untuk terompang Kalau terompang tak nak pening kepala, nak tukar pada fi'il mudhari' pula. Lepas tu fi'il mudhari' huwa pula. Yang ni ana pula. Oh, banyaknya. Banyak yang tak sama. Terompang ambil je lah. Mabariha. Isim mabariha. Khabar mabariha. Dah. Okey. Ada soalan lain? Ya, masalahnya Ustaz, bila dia dibentuk tarikh, kita akan yang dia itu akhwat kana. Ya. Pasal kita kena balikkan kepada madi dia. Baru kita ingat. Baru kita perasan. Atau kalau orang yang betul-betul main bahasa Arab pun kadang dia terlepas pandang terompang. Lan ni ada contoh dia dalam Quran Saya tak ingat lah kat mana. Lan lepas dia punya haraf nafi dia bukan la tapi guna lan. Tak apalah sebab contoh tu pun tak ada dalam buku ni. Kalau saya jumpa saya share dengan terompang. Okey. Lan nabraha alaihi akifin hatta yarji'a ilaina Musa. Qalu lan nabraha alaihi akifin hatta yarji'a ilaina Musa. Surah apa jap? Saya kena searching, saya cari terompang. Lan nabraha alaihi akifin hatta yarji'a ilaina. Tapi contoh ni tak ada dalam buku. Dalam surah Taha ayat 51. Surah Taha lan nabraha alaihi akifin. Surah Taha ayat 91. Dalam Quran akifina dia sama. Baik. Ada kalimah kan? Nak rahim. Tapi di sini gunakan lan. Haraf nafi yang kena ada berapa tadi? Malam. Lan. Okey, kalau lan kena tambah satu lagi lah. Fungsi lan ni haraf nasab. Betul? Ya. Jadi janganlah baca lan nabrahu, kena baca lan nabraha. Jadi yang penerangan juga terompang. Ini adalah fi'il mudhari' mansub dan dinafis.
Yes. Kita terjemah naqis tu, fi'il mudhari' naqis, lepas tu dia adalah So, mansub. Lepas tu kena cari isim dia lah. Ya. Isim pada, kalau nak senang kita ambil fi'il madhi je lah Rahman. Isim pada bariha. Mana isim dia? Samalah ya, cari isim baris depan. Macam cari fa'il, cari isim baris depan, ada? Tak ada. Cari dhamir yang tersembunyi, fi'il mudhari' ada nun, melibatkan dhamir apa? nahnu. Nahnu. Okey, nahnu ni siapa? Bani Israel. Okey, kemudian nak cari apa? Khabar kepada ni isim dia kan? Kita kena cari khabar bariha. Yang kita ambil fi'il madhi lah ya, tak nak di kepala. Okey. Khabar dia baris apa? Khabar kanan baris atas. Akifina baris atas ke? Akifina baris atas. Tanda baris atas dia dengan menggunakan huruf Ya. ya mewakili. Alaihi ni apa? Alaihi nak melengkapkan makna akifina. Apa terjemahan dia? Kami akan terus menerus ya. Kami sekali-kali tidak akan berhenti. Maknanya tidak akan berhenti, maknanya dia akan terus menerus lah. Betul? Ya. Tidak akan berhenti, maknanya dia akan terus menerus ataupun akan sentiasa. Sentiasa buat apa? Sentiasa menyembah alaihi, ke atasnya, ke atas patung ini. Bila Samiri pergi reka cipta apa lembu emas tu yang boleh keluarkan bunyi, mereka pun kata Tuhan dia akan sembah. Nabi Musa, Nabi Harun AS haram mereka tak nak. Mereka kata kami akan terus menerus menyembahnya. Sampai bila? Hatta yarji'a ilaina Musa, sampai Nabi Musa AS balik pada kita. Okey, jadi nampak sini terompat. Dia ada apa? Terompat syarat dia ni. Ada ya, dia adalah haraf laf. Jadi dia ni adalah satu kita dah nampak contoh la apa tadi la yabrah la abrahu hatta la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Itu contoh fi'il mudhari', dia punya nafi dia menggunakan la. Yang ni adalah contoh fi'il mudhari', nafi dia menggunakan la. Beza la tidak sahaja, tapi lan tidak akan. Lebih kuat lah. Kalau la ni contoh dia saya tak makan. Dia penafian biasa saja. Saya tak akan makan lepas ni. Maknanya dia merujuk kepada masa akan datang. Dan ada penegasan juga di situ. Saya tak akan balik. Maknanya penegasan akan datang. Kalau saya tak balik, mungkin dia lepas tu dia balik. Tapi saya tak akan balik, maknanya memang dia tak akan buat satu perbuatan daripada waktu dia bercakap sampailah. Kalau sini sampai bila? Sampai Nabi Musa balik. Jelaskan, tuan-tuan. Ya, nabrohu saja beza. Dekat sini yang bawah ni la abrahu. Bukan nabrohu. Dekat ada apa? Yang bawah ni yang takdir dan kita tengok kat bawah ni dia la abrahu. Ayat ni lan nabroha. Ini balik kepada lan. Kan ni tadi dia adalah Lan tu kita kena ni. Nasabkan. Dan dia ada Nasabkan. nasab. Jadi kena baca balik atas. Dari nasab. Kalau la ni dia tak ada, dia menafikan aja. Jadi bacalah la abrahu. Okey. Ya, sama-sama. Sebab tu saya tulis sini dia adalah fi'il mudhari' mansub. Dia nakis tapi dia masuk juga. Dan ramai orang sampai sini dia tak rasa lah ni. Dia tak tahu ini adalah akhwat kana. Jadi dia buat macam mana? Ini fi'il mudhari', fa'il dia mana? Fa'il dia nahnu. Lepas tu akifina nak jadi apa? Dah mula lah.
Tak tahu. Terompan ni saya cakap ni bukan bagi hak terompan yang terompan bukanlah belajar full time. Kalau saya bagi soalan ni kepada orang yang ada dalam bidang pengajian bahasa Arab pun, saya tak tahulah berapa persen yang boleh jawab dengan betul bahawa ini adalah akhwat kami. Jadi terompan jangan rasa rusing, sedih ataupun rasa tak pandai ni Ustaz, tak tahu. Sebab orang yang belajar bidang bahasa Arab pun ramai yang kalau saya tanya ni terompan tak tahu ni adalah akhwat kana. Cara penerangan dia bukan cari fa'il tapi cari isim dan mukhtalifina akifina jadi khabar. Okay. Jadi janganlah sedih dan berduka cita. Ustaz macam mana lah Ustaz? Macam tak pandai-pandai je kan? Okey. Sebab yang ni memang kita kena banyaklah kita kena banyak belajar makin banyak ayat Al-Quran yang kita belajar, lagi makin banyak kita lagi mahir lah. Itulah cerita dia. Okey. Sebab kita belajar grammar ni terompan. Kemahiran tu bukan pada nak cari isim kana, khabar kana apa semua. Kemahiran dia adalah bila kita apply lama-lama dia jadi mahir lah. Ya, maknanya yang terompan masuk kelas surah dan sebagainya kan. Itu maknanya nak mengasah ketajaman ataupun nak mengasah ilmu maklumat yang ada. Okey? Daripada contoh-contoh yang berbeza maka dia akan jadi variasi itu akan menjadikan terompan punya pengetahuan ataupun maklumat tu makin kuat lah. Okey? Dia macam apa? Macam berenang lah terompan. Berenang. Yang saya kata bayi depan, bayi bawah itu semua adalah teori je. Jadi bila masuk dalam ayat, barulah dia masuk dalam swimming pool dan sebagainya, barulah dia belajar berenang. Tapi adakah dia sekali dah belajar teori, dia masuk dalam swimming pool tu dia boleh terus berenang dengan hebat dan mantap? Ada juga dia tenggelam lah dan sebagainya. Itu normal lah terompan. Lagi-lagi benda yang jarang dibuat, contohnya dia belajar berenang tapi yang dia jarang berenang biasa dia biasa buat. Berenang kuat kupu-kupu tu jarang buat. Jadi bila nak buat sekali lagi, dah setelah berapa bulan nak buat, boleh buat terompan? Mestilah tak ingat, betul? Mesti tak ingat. Jadi dia kena, macam ni lah. Benda ni biasa jumpa ke tak? Jarang jumpa. Jadi normal lah terompan. Bila jumpa balik dah tak ingat. Ustaz tak ingat, tak apa. Kita belajar je lah balik. Okey? Masalahnya dalam kelas ni macam dah faham. Tapi bila kita buka balik, kita tengok tak ingat kadang. Lupa terus. Itu Tak masalah. apalah. Jadi memang dah kita belajar di umur yang maknanya bukan umur yang fresh. Jadi benda tu normal lah terompan. Benda tu adalah benda normal lah. Janganlah kita rasa macam memutuskan semangat. Tak apalah. Nak buat macam mana kan. Tapi yang penting kita dah berada di track yang betul lah. Berbanding dengan orang yang tak ada tindakan apa-apa, duduk diam aja kan. Belajar sekejap tak faham lah. Tak payah belajar terus. Yang tu dia tak dapat apa-apa lah. Yang penting terompan ingat ke lupa ke. Tapi pernah ke terompan dengar saya marah kalau terompan lupa? Tak ada kan. Jadi kita nak belajar santai-santai je. Apa belajar darah tinggi naik ni belajar Allah Ustaz. Tak ingat ni baru belajar dah lupa. Jadi kita jangan rasa benda tu macam macam nonsense lah. Maknanya kita belajar ni macam tak ada apa-apa. Sebenarnya kita dapat banyak. Tapi sebab benda-benda yang jarang jumpa kita tak ingat. Benda yang biasa jumpa pun kadang-kadang kita terlupa. Apatah lagi benda yang jarang jumpa. Jadi maknanya terompan terus je lah belajar. Kat mana-mana pun. Hatta kalau tak ada rezeki belajar dengan saya depan ni. Belajarlah dengan siapa-siapa pun. Yang penting kena belajar terus. Mudah-mudahan kita dibangkitkan bersama alim ulama. Wallahualam. Bila baca Okey. Quran tu sedaplah sikit Ustaz. Ya. Bila kita membaca tak adalah kosong. Ya. Jadi maknanya memang maknanya bahasa Arab ni dengan Quran ni sebenarnya memang tak boleh nak dipisahkan. Okey. Jadi orang yang dia sekadar dia belajar bahasa Arab, bila dia baca Quran, jadi maknanya dia dapat lebih lah berbanding orang yang baca Quran tanpa dia memahami apa-apa tentang grammar bahasa Arab, jadi dia tak apa-apa nampak. Wallahualam. Okey, saya setakat ini sahajalah kelas kita pada hari ini. Kalau ada apa-apa soalan nanti tuan-tuan mungkin boleh tanyalah dalam WhatsApp dan sebagainya.
Okey. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kelas akan datang. Maknanya untuk formula nombor 13 dah habis contoh. Kita dah belajar formula nombor 14 tapi belum masuk apa-apa contoh. Maknanya kelas akan datang kita akan masuk formula nombor 14 dan contoh-contohnya. Wallahu a'lam. Kita berhenti setakat ini, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعلنا من الذين يتلون الكتاب نزلة واحدة يحفظون ما فيه ويفهمون به ويعملون به ويبلغون. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فإننا عند حاجاتنا ولا تنسناه يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih Ustaz. Masih Masih